Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala, wa fi dalalatil muqaddimati 'ala an-natijati khilafun ati aqliyun aw 'adiyun aw tawalludu aw wajibun wal awwalul muayyadu. Okey, kita sambung dalam perbahasan bab lawahiqul qiyas, perkara-perkara yang berhubung dengan qiyas, bahagian yang terakhir. Aqsamul hujjah. Aqsamul hujjah yang bahagian terakhir, iaitu apabila kita kata hujjah, maka mesti dikait dengan qiyas hak semalam tu. Okey, kalau hujjah tu ada dua, naqliyah dengan aqliyah. Naqliyah Quran, sunnah, ijma', itu dah keluar dah. Kemudian aqliyah ada 5, sufistah, syiar, khitab, burhan dan apa satu lagi? Khitabah, burhan, jidal. Jidal, kemudian syiar, kemudian khitab, kemudian sufistah. 5. Dan semua ni pakai kalam ataupun qadiyah tertentu. Jadi bila kita ada qadiyah, maka mestilah ada dilalahnya. Dilalahnya iaitu pemahaman terhadap qadiyah tersebut, pemahaman terhadap dalil tersebut. Tu pemahaman terhadap qadiyah atau pemahaman terhadap dalil tersebut. Sekarang kita nak bahas tentang antara an-nazar, kita tilik an-nazar dengan ilmu tentang muqaddimah dan ilmu tentang natijah. Pengetahuan tentang natijah dengan pengetahuan tentang ilmu, tentang muqaddimah yang kita susun. Adakah pengetahuan tentang natijah dengan pengetahuan tentang nazar, pengetahuan tentang natijah dengan pengetahuan tentang muqaddimah itu lazim aqli, wajib pada akal, ataupun dia amrun adi, atau dia itu tawallud. Tawallud maksudnya beranak, asalnya beranak. Maksudnya kalau buat ni ada hak tu, tawallud. Okey. Ataupun illah ma'lul seperti mana falasifah. Tu illah ma'lul seperti mana falasifah. Okey. Jadi pagi ini kita bahas berkenaan itulah. Berkenaan dengan pengetahuan tentang muqaddimah dengan pengetahuan tentang natijah. Adakah dia itu lazim aqli, wajib pada akal, atau amrun adi dengan makna harus pada akal, boleh berlaku, boleh tak berlaku, atau tawallud, atau ilah ma'lum. Jadi kata musannif, wa fi dalalatil muqaddimati, dan pada dalalah
yakni mafhum, kefahaman daripada muqaddimah itu, alan natijati, atas natijah, khilafun ati, berlaku khilaf di kalangan mereka, ati, yang lagi akan datang, ia khilaf itu. Khilafun mubtada muakhar, fi dalalah ta'alluq bagi muta'alaq khabar muqaddam mahdhuf. Okey. Mana khilaf tu? Pertama, aqliyun. Yang pertama, dia itu wajib pada akal. Luzum aqli. Bila kita tengok muqaddimah, dua muqaddimah, mesti lazim aqli, wajib pada akal, akan tahu natijah. Aw adiyun, atau dia itu perkara yang amrun adi, perkara yang jenis pada adat sahaja. Tak wajib, boleh, harus pada akal. Bila kata adat maknanya harus pada akal. Boleh kita tahu muqaddimah tapi tak tahu natijah. Boleh je. Tu. Boleh tahu muqaddimah saja tapi tak tahu natijah. Dan boleh sahaja kita tahu muqaddimah serta natijah. Tu. Kita tahu muqaddimah serta natijah. Tu amrun adi. Au tawalludu, ataupun tawallud. Tawallud ni biasa Mu'tazilah lah. Saya dia bincang Mu'tazilah, tawallud. Seperti mana kita kalau mengaji akidah, tawallud ni ialah bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Itu tawallud. Tawallud maksudnya gerak cincin, gerak jari itu akan menyebabkan geraknya cincin sekali. Tak boleh gerak jari saja, tak gerak cincin. Tak boleh. Tu tawallud. Tu i'tiqad tawallud. Okey. Tawallud tu pandangan Mu'tazilah. Aw wajibun, ataupun atas yang wajib. Wajib, bila kata wajib, yakni ilak maklu. Okey, ilak maklu. Ilak maklu. Bila kita nazar tu menjadi sebab kita dapat ilmu. Ilak maklu tak dipisah. La yang fakkan, tidak dipisah. Ilak maklu ni tak dipisah. Dalam akidah Allah Ta'ala tu ilak, maklunya alam. Okey. Allah Ta'ala menjadi sebab kepada adanya alam. Apa maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala tak perlu tanjiskan sifat kudrat dia tu. Tak perlu tanjiskan. Tidak perlu buat dengan sifat kudratnya itu. Tidak perlu pada kekuasaan Allah. Bila ada Allah, ada terus alam. Dia lagu tu. Sebab tu jadi qadim. Adanya Allah, ada terus alam. Dia tidaklah yang fakkan. Dia tidak bertempuh dan dia tidak boleh pisah. Ada tu ada li. Ada tu ada li. Okay. Ada tu ada li. Ilak maklu. Dia panggil. Itu falsafah. Maknanya kalau dari sudut akidah, Allah Ta'ala bila ada saja maknanya ada alam. Tak boleh. Tapi falsafah etika gitu. Sebab tu dia kata alam ni qadim. Okay? Alam ni qadim atas jalan illah wa ma'lul. Tu sesat lah. Tu pandangan dalam 4 pandangan juga. Dalam bab nazar. Kita nazar, yakni kita tahu perkara muqaddimah boleh menyumbang kepada tahu perkara natijah. Yang kita tahu, yang kita susun muqaddimah tu boleh menyumbang pada tahu natijah. Sumbang pada tahu natijah tu luzum akli ke, amrun adi ke, tawallud ke, ma'lul. Tu khilaf. Wal awwalu, dan bermula al awwal, ai al qaulul awwal, bermula kaul yang pertama, iaitu kaul yang pertama akli. Dia itu luzum akli. Al muayyadu, ialah yang kuat. Ni atas pandangan nazim kita, dia pilih pandangan yang pertama, iaitu pandangan Al-Imamul Haramain. Dia kata luzum akli. Luzum akli, wajib pada akal. Macam mana? Tengok. Aqulu fi hadha syarhi. Berkata ia oleh aku pada ini syarah. Fi ifadatin nazari, pada memberi faedah nazar. As-sahihi, sifat yang sahih, yang betul. Lin natijati, bagi natijah. Lin natijati ay ilan natijati lah, kepada natijah. Jadi untuk memberikan faedah nazar yang sahih kepada natijah itu ada arba'atu madhahibah. Ada 4 mazhab. Arba'atu madhahibah. Arba'atu mubtada muakhar fi ifadati nazar ila akhirih. Itu ta'alluq bagi muta'alaq khabar muqaddam mahdhuf. Macam biasalah. Al-awwalu ay al-madhhabul awwalu, sifat bagi mausuf mahdhuf taqdir al-madhhabul awwalu. Bermula madhhab yang pertama ialah annan natijata, ialah bahawa natijah itu khabar lazimatun, khabar anna. Lazimatun ialah lazim ia natijah, mesti ia natijah itu lin nazari, bagi nazar. Nazar ni kena pada muqaddimah lah. Kena pada muqaddimah daripada natijah itu. Sebab apa dia panggil muqaddimah? Sebab dia itu juzuk tadi. Dan sebab dia itu
terdahulu daripada natijah. Dia panggil muqaddimah lah. Okey, nazar tu muqaddimah lah. Dia nazar tu baru dia buat muqaddimah. Lepas tu menghasilkan natijah. Okey. Jadi natijah itu lazim bagi nazar. Akan sebagai luzuman maf'ul mutlaq. Akan sebagai lazim yang sifat aqliyan. Sifat bagi luzum. Tu lazim yang akli. Wajib pada akal. Maksudnya wajib pada akal. Dengan makna, bila kita nazar tilik, wajib pada akal tahu. Tu menurut pandangan pertama. Okey, maknanya tak dipisah. Tak dipisah. Bila kita tengok nazar mesti tahu. Tak dipisah. La yang fakkan. Atas jalan luzum akli. La tanfakku anhu. Tidak berpisah ia daripadanya. Daripada nazar. Tidak berpisah ia natijah itu anhu anin nazar. Tidak berpisah ia natijah itu daripada nazar. Tak dipisah. Maknanya wajib pada akal. Mesti berlaku. Okey. Wajib pada akal bila kita itu nazar mesti ada ilmu. Mesti tahu natijah. Tu luzum akli itu mesti. Tak boleh pisah. Okey. Bimakna dengan makna. Tu. Anna man alimal muqaddimataini, bahawa orang-orang siapa-siapa yang tahu ia man al muqaddimataini akan dua muqaddimah, iaitu nazar itulah. Kita nazar tahu dua muqaddimah. Lazim apa? Dengan makna bahawa tahu perkara dua muqaddimah itu imtana'a alla ya'lamun natijata. Terhalang ia man alima itu akan alla ya'lamu, akan bahawa tidak mengetahui ia man alimal muqaddimatain akan an-natijata maf'ulun bih bagi ya'lamu, akan natijah. Okey. Dengan makna bahawasanya kalau kita tahu dua muqaddimah itu, tahu nazar, lepas nazar tahu dua muqaddimah itu terhalang daripada kita tak tahu natijah. Yakni mesti tahu natijah. Kita susun al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Mesti kita akan tahu al-alamu hadithun. Mesti. Akan atas jalan wajib akal. Tu. Fal-ilmu bin natijati. Maka tafri'nya. Idza alimta dhalika tafsil fal-ilmu. Maka bermula ilmu. Bin natijati. Dengan natijah. Tahu tentang natijah itu. Khabar lazimun lil muqaddimataini. Ialah lazim ia bagi dua muqaddimah. Lazim ia bagi dua muqaddimah. Dengan makna apa? Dengan makna natijah itu malzum, muqaddimah itu lazim lah. Okay? Natijah itu malzum, muqaddimah itu lazim. Muqaddimah itu juz'i, natijah itu kul. Natijah itu kulli. Okay? Okey, natijah itu kul lah. Okey. Muqaddimah tu juzuk, natijah itu kul. Tidak akan ada juzuk, tidak akan ada natijah kalau tak ada juzuk. Nak ada natijah macam mana kalau tak ada muqaddimah lagi? Okey. Ini muqaddimatain macam dulu kita kata muqaddimatain itu adalah juzuk, malzumnya ialah natijah. Jadi natijah itu lazim ia natijah bagi dua muqaddimah. Seperti kaluzumi ay wadhalika thabitun, bermula demikian itu, demikian an-natijatu lazimun li muqaddimataini itu sabit ia kaluzumi ru'yati lil mar'i, seperti lazimnya penglihatan bagi orang yang melihat. Bila kita melihat mestilah dapat melihat. Takkan kita melihat tak dapat melihat pula. Kalau kita melihat, mar'i ni orang yang melihat. Orang yang melihat sedang melihat, maka ru'yah dia panggil. Mana boleh kita dipanggil penglihatan, kita dipanggil melihat kalau kita tak ada perbuatan melihat tu. Tak ada. Okey. Kalau contoh lain, kalau ta'liq contoh lain dia kata tahayyus bagi jirim. Tahayyus bagi jirim. Dengan makna kalau ada jirim, tahayyuslah dia. Ada jirim, tahayyuslah dia. Ambil tempat. Mana boleh jirim tak ambil tempat? Ataupun jirim ada, dia ambil masa sekejap baru ambil tempat. Tak. Sebab tu la tanfaku. Wajib pada akal jirim itu bertempat. Bila dengan makna, bila ada jirim, tempat lalu. Bila ada orang yang melihat, mesti ada penglihatan tu. Bila ada orang melihat, mesti ada fa'il, perbuatan melihat tu. Mana boleh dia melihat, dia ada penglihatan dan dia melihat, dia tidak ada perbuatan melihat. Mana boleh? Tu. Ataupun contoh lagi. Bila ada jauhar, mesti ada arak. Tak boleh jauhar tu tak ada arak. Tak ada. Mesti ada arak.
La tanfaku. Wajib pada akal bila ada jauhar itu mesti ada arad. Wajib pada akal ada arad. Mustahil tak ada arad. Tu, okey. Begitu juga pergerakan bagi orang yang bergerak. Kita panggil mutaharrik, orang yang bergerak. Sebab apa kita panggil orang yang bergerak? Sebab dia bergerak. Ke orang yang bergerak tapi dia tak bergerak. Kita tak panggil dia bergerak tapi dia orang yang bergerak. Tak boleh. Mesti kita panggil bergerak itu sebab dia orang yang bergerak. Kan luzum akli di situ. Begitu juga nazar dengan ilmu. Nazar, yakni ilmu tentang muqaddimatain, tahu tentang muqaddimatain, mesti tahu natijah. Luzum akli. Ini pandangan yang musannif sebut, kata ini pandangan yang paling kuat. Al-awwalu al-muayyadu. Baik. Al-thani al-madhhabu al-thani. Anna al-ilma, bahwasanya ilmu bin natijati, mengetahui, pengetahuan tentang natijah itu, adiyun. Dia itu bangsa adat saja. Al-mansubu ila al-adah. Okey, tu khabar anna. Al-ilma isim anna. Bin natijati isim majrur. Okey. Dia kata amrun adi sahaja, harus pada akal. Dengan makna apa maksud harus pada apa maksud amrun adi dengan makna harus pada akal. Dengan makna kalau kita tahu muqaddimah, tak semestinya kita tahu natijah. Tak. Dan boleh saja kita tahu muqaddimah, tak tahu natijah. Boleh saja kita tahu muqaddimah, tahu natijah sekali. Sebab dua-dua tu adalah pengetahuan tu semua tu adalah makhluk Allah Taala. Boleh saja Allah Taala mencipta pengetahuan kita tentang muqaddimah saja tanpa natijah. Dan boleh saja Allah Ta'ala menciptakan pengetahuan tentang muqaddimah itu beserta sekali dengan natijah. Itu pandangan kedua. Tu okey. Boleh saja kita tahu muqaddimah tapi tak tahu natijah. Boleh saja kita tahu muqaddimah tapi tahu natijah sekali. Itu sebab pengetahuan. Bila pengetahuan, ilmu kita Allah Ta'ala makhluk. Makhluk Allah Ta'ala. Ilmu kita ni makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta ilmu kita. Tu okey. Allah Ta'ala cipta ilmu kita dan kita tahu muqaddimah. Dan boleh saja kita tak tahu natijah. Dan boleh tahu dua-duanya sekali. Tu. Okay. Faham? Yumkinu, yang mana adi tadi tu, yumkinu takhallufuhu. Yang boleh. Tu adiyun yumkinu. Perkara yang adi, yumkinu sifat. Jumlah sifat bagi adi lah. Tu. Al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Yang mana benda ani tadi tu yumkinu, boleh ia takhallufuhu, oleh bercanggahnya ilmu bin natijah itu anin nazari, daripada nazar. Boleh saja bercanggah. Okey, bercanggahnya ilmu bin natijah itu anin nazar, daripada nazar. Tu. Kalau Allah Taala kehendak, dia ciptakan ilmu tentang muqaddimah saja, natijah tak. Tu. Kalau Allah Taala kehendak, natijah sekali. Okey. Ini pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari lah. Lianna an-nazara, kerana bahwasanya nazar itu, yakni tahu perkara-perkara muqaddimah itu, bila kata nazar, tahu muqaddimah lah. Makhluqun lillahi, ialah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk lah nazar. Tahu. Nazar dengan makna al-ilmu bil muqaddimah. Ilmu, pengetahuan tu Allah Ta'ala cipta. Pengetahuan tentang muqaddimah itu Allah Ta'ala cipta. Wal ilmu bin natijati, dan bermula ilmu dengan natijah itu, yujadu, ialah ada ia, ada ia indahu, inda nazar, la bihi, la bin nazar, ay la bisababin nazar. Ilmu itu dengan natijah, iaitu ilmu berkenaan dengan natijah boleh ada dengan sebab nazar. Bukan di sisi nazar. Kalau nak terjemah harfan, harfan bihafi, di sisi nazar dengan makna kalau kita nazar, boleh saja kita tahu natijah. Tapi tak semestinya kalau kita nazar tahu muqaddimah akan tahu natijah. La bi, ay la bisababin nazar. Bukan dengan makna kalau kita nazar mesti dapat natijah. Bukan. Macam luzum akli atas tu. Kalau kita nazar mesti dapat natijah. Tak. Dia kata la bihi, ay la bisababin nazar. Bukan dengan sebab nazar kita tahu selalu dah. Tapi indahu, di sisi nazar. Dengan makna kalau kita usaha nak nazar, usaha tahu muqaddimah, itu berkemungkinan juga amrun adi, akan tahu juga ilmu pengetahuan tentang natijah. Tu. Wahada, dan bermula ini, ay wahadal mazkur,
Tu daripada ini ay wa hadzal madhkur min al madhhab tsani ialah khabar madhhab Syekh al-Asy'ari. Ialah madhab al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, dia pandang itu amrun adi. Dengan makna boleh bercanggah. Boleh saja orang tahu muqaddimah tapi tak tahu natijah. Tapi Imam Haramain kata dak, mesti tahu natijah. Ni perbahasan ni ada dalam kitab Usul Fiqh Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul apabila membahaskan berkenaan dengan nazar. Sebab kita nak nazar istidlal. Kita nak nazar dalil-dalil. Jadi kita faham satu ayat Quran itu, adakah faham selalu dengan sebab kita nazar ataupun tak? Okey. Habis. Kemudian. Al-thalithu ay al-madhhabu thalithu. Bermula madhab yang ke-30. Annal ilma, bahwasanya ilmu. Bin natijati, dengan natijah itu. Khabar yanna. Mutawallidun, terjadi ia, terberanak ia ilmu bin natijah anin nazari, daripada nazar. Dengan makna adanya ilmu bin natijah itu dengan terjadinya ilmu bin natijah dengan nazar. Terjadinya ilmu bin natijah dengan nazar. Dengan makna kalau tak ada nazar, tak ada ilmu bin natijah. Ilmu bin natijah itu terhasil dengan terjadinya nazar. Itu maksud dia mutawallidun. Terjemah lagu nak tahu dia adalah satu istilah dalam Mu'tazilah, mutawalli. Dia contohlah akidah ialah geraknya jari, geraknya cincin dengan sebab geraknya jari. Itu mutawalli. Iaitu beranak. Dengan makna geraknya jari memberanakkan geraknya cincin juga. Tu. Bija'lin nadhari, dengan menjadikan nazar maqduran. Tu bija'lin nadhari maqduran. Maqduran adalah maf'ul bih bagi ja'li. Ja'lin nadhari idafat masdar kepada maf'ul bih tamu. Jadi kita tak i'rab nadhari sebagai maf'ul, maqduran saja sebagai maf'ul. Ja'ala ni muta'addi pada dua maf'ul. Okey. Dengan menjadikan nazar itu boleh mampu, berkemampuan. Lin nadhiri, bagi orang yang nazar, mubasharatan ay hala kaunihi mubasharatan ay hala kaunin nadhiri mubasharatan, hal situ. Dengan serta merta, dengan menjadikan nazar itu mampu bagi orang yang melihat akan natijah itu secara secara mubasyarah, secara terus, direct, live. Okay, tak perlu tunggu apa-apa dah, direct. Tu sebab mampu. Mutawalli, istilah mutawalli. Okey, tahu natijah, tahu muqaddimah itu bagi orang yang nazir, mutawalli, akan terjadinya tahu natijah pula. Fan natijatu, maka bermula natijah, tafri'nya. Idza alimta dzalika tafsila, fan natijatu, maka bermula natijah itu. Mutawallidatun, terberanak ia natijah. Anhu anin nazar, terhasilnya natijah, terjadinya natijah daripada nazar. Okay, daripada nazar. Dia kata gitulah dari sudut tu. Kena beza tu dari sudut luzum akli lah ke mana amrun adi, cara hurai beza. Nampak macam dekat-dekat kan, cara hurai beza. Mutawalli ni terjadinya natijah itu hasil daripada nazar. Terjadinya bergerakan cincin itu hasil daripada pergerakan jari. Tapi jangan etikot lah tu, salah lah. Katawalludi ay wa dzalika thabitun, katawalludi, bermula demikian itu, demikian an-natijatu mutawallidun anhu, thabit ia, katawalludi, seperti tawallud, terjadi, terberanak, terjadi. Harakatil khatami, pergerakan cincin, an harakatil isbi'i, daripada pergerakan jari. Tu lah, dia mengaji akidah. Wahadha ay wahadhal madhhabu thalithu, ini khabar madhhabul mu'tazilati, ialah madhhab mu'tazilah. Al-banina, yang membina ia mu'tazilah itu, lahu, baginya, bagi al-mutawallid itu ataupun al-madhhabu thalith ini, ala aslin ay ala qa'idatin, ala aslin, atas satu asal, yakni qa'idatin, atas satu qa'idah, mahdumin, sifat bagi aslin yang karut, yang karut lah. Wahwa, dan bermula dia aslun mahdum, ialah bermula dia kaedah-kaedah yang mengarut itu ialah annal abda, bahwasanya hamba itu yakhluqu, khabar bagi anna, al abda isim anna,
mencipta ia hamba itu akan maf'ulun bih af'ala nafsihi, akan perbuatan-perbuatan dirinya. Jadi Mu'tazilah kata kita yang buat, kita yang memberi bekas perbuatan kita ni. Sebab Allah Ta'ala auda'ahallahu quwwatan ilaina. Allah Ta'ala telah berikan kekuatan, satu kuwah, satu kudrah, satu kuwah kekuatan. Dan dengan kekuatan itu kita buat apa sahaja yang memberi bekas kita ini kepada terhadap benda tersebut. Kita cuki, kita yang cuki. Sebab Allah Ta'ala beri kudrat, beri kuah dah, kita yang cuki. Tu dalam bab akidah lah. Tu mengarut. Okey. Kalau akidah kita apa? Akidah kita adalah kalau nak jadi yang satu af'al, satu fi'il itu mestilah ada dua ta'alluq. Iaitu ta'alluq hamba dengan ta'alluq kudrat Allah Ta'ala, ta'alluq kudrat hamba. Tapi ta'alluq kudrat Allah menciptakan, memberi bekas. Ta'alluq kudrat hamba adalah kasab sahaja. Okey, jangan kata dua-dua ni memberi bekas. Haza batilun. Tu. Ngajar nampak betul dah. Bertakluk dua kudrat, iaitu kudrat hamba dengan kudrat Tuhan. Tapi dua-dua ini memberi bekas. Itu silap. Sebab Allah Ta'ala la mu'inun lahu. Semalam baru belajar Syarqawi. Belajar Syarqawi kata Al-Imam, kata-kata itu kononnya disandarkan kepada Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini. Dia kata berlakunya dua ta'aluk kudrat dalam nak terjadinya satu fi'il ikhtiyari. Satu fi'il ikhtiyari mesti ada dua ta'aluk kudrat. Ta'aluk kudrat hamba dengan ta'aluk kudrat Allah Ta'ala. Tapi dia kata dari sudut dua ta'aluk ini, dua-dua ni memberi bekas. Seolah-olah kalau kata dua-dua ta'aluk ni beri bekas, nampaknya Allah Ta'ala ta'aluk kudrat dia berhajat kepada ta'aluk kudrat hamba. Tu mustahil. Jadi dia kata mudah-mudahan tu bukannya qaul Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini, sebab dia itu mutakallim besar. Mutakallim. Masya Allah, alim kami. Lagu mana dia boleh pandangan yang salah lagi tu? La syubhata fi batilihi. Syarqawi sebut tidak ada syubhah langsung. Tidak ada keraguan dah dalam sudut kebatilannya. Batil lah tu. Mana boleh kata gitu. Okay? Tak boleh kata dua ta'aluk kudrat, dua-dua ni memberi bekas dah. Bahkan kita kata ta'aluk kudrat memang ada dua-dua dari sudut perbuatan ikhtiyari. Tapi perbuatan Allah, ta'aluk kudrat Allah Ta'ala tu mencipta. Kita ta'aluk kudrat adalah kasab saja. Sekadar usaha tidak beri bekas. Okay. Tu fi'il ikhtiyari. Habis. Ar-rabi'u ay al-madhhabur rabi'u, bermula madhab yang keempat, annan natijata, ialah bahwasanya bahawa natijah itu ma'lulun lin-nazari. Natijah itu ma'lul bagi nazar. Dengan makna nazar tu sebab lah. Nazar itu sebab bagi adanya natijah. Ma'lul itu sebab bagi adanya natijah. Ma'lul itu sebab bagi adanya natijah. Dengan sebab nazar kita adanya natijah. Kalau tak ada nazar, maka tak ada natijah. Okey. Wahwa, dan bermula dia an-nazar itu illatun, ialah illat khabar. Ialah illat. Tu. Sebab apa illat? Kerana nazar itulah tahu natijah. Mudah tu. Dan illat ma'lum ni pun la tanfakulah. La tanfaku. Dengan mana illat ma'lum ni serta, sekaligus. Bila nazar mesti ada ilmu. Tapi nazar mesti ada ilmu itu dia atas jalan illat maklum. Bukan atas sebab luzum akli macam nombor satu tadi. Tu illat maklum pun dia la yang fakkan juga. Dia sekaligus juga. Tapi sekaligus tu atas jalan illat maklum. Atas jalan sebab musabab. Illat maklum. Tu parasipah tu. Allah Ta'ala, alam ini ada dengan sebab Allah ada. Kalau alam ni, kalau Allah tak ada, alam ni tak ada lah. Kalau alam ni tak ada, Allah pun tak ada. Gitu. Sebab Allah tu illah, ni alam ni maklum. Dengan sebab adanya Allah, adanya alam. Bila kata illah maklum, maksudnya Allah Ta'ala tidak perlu guna kudrat dia untuk tanjiskan alam yang hadis ini. Tu salah lah. Maknanya Allah Ta'ala duduk relax, tiba-tiba jadi sendiri alam. Tu tak boleh. Okay? Jadi dia kata, bila kita nazar, mesti ada ilmu tentang natijah. Tu ilat maklul. Wa hadha al-madhhabur rabi'u khabar madhhabul falasifati, madhhab falasifah. Al-qailina, sifat bagi madhhab yang berkata mereka itu madhhabul falasifah bitakfiril illati, dengan memberi kesan akan illah tersebut. Wa huwa batilun, dan bermula demikian madhhabul falasifah, khabar batilun, ialah batil ia, salah ia. Okay.
Ilat beri bekah. Ilat tak beri bekah. Ilat itu memberi bekah ke? Bitaksiril ilat. Ilah, nazar tu beri bekah ke? Nazar tak beri bekah. Tak beri bekah kepada ada natijah dah. Lianna al-illata, kerana illah itu la tufariqu ma'luluha la ma'. Lianna al-illata la tufariqu ma'lulaha. Sebab apa dia kata salah? Kerana illah itu tidak berpisah ia illah itu akan ma'lul illah. Dia tidak akan pisah, mesti sekaligus. Okey. Tapi adakah bila kita nazar sekaligus dapat ilmu tentang nafiyah? Belum tentu. Wan nazaru, dan bermula nazar itu la yujami'u an-natijata, tidak berhimpun ia nazar itu akan natijah. Sebab apa tak berhimpun dengan natijah? Li'anna nazar dhiddul ilmi. Nazar itu lawan bagi ilmu. Fala yujami'uhu, maka tidak dapat menghimpun ia nazar akan ilmu. Tidak dapat menghimpun ia nazar akan ilmu. Dhiddul ilm, nazar itu lain daripada ilmu. Okey, nazar itu lain daripada ilmu. Okey. Dan lagi satu kata di dalam tobik sebut, okey, dhiddul ilmi, sebab al-ilmu itu ada dua, satu yang bin nazar, satu yang ghairun nazar. Okay. Kalau bin nazar, okeylah, tak apalah. Hak yang ghairin nazar daruri, tak perlu kepada nazar. Ilmu tak? Ilmu. Tu tak semestinya nazar itu adalah kena ada ilmu. Tak semestinya ilmu itu kena ada berdasarkan nazar. Bahkan ada ilmu yang tak perlu nazar pun, iaitu ilmu daruri, ilmu badihi. Ilmu daruri, ilmu badihi tak perlu pada nazar. Tu. Jadi ilmu tak? Jadi ilmu. Bila kita kata nazar itu menjadi sebab ilat kepada adanya ilmu, maknanya nazar. Maknanya daruri, badihi itu masalah. Kena nazar dulu. Dah, padahal tidak. Sebab tu trik. Sebab tu lawan. Tak boleh. Tak boleh tu. Okay? Tu tak boleh. Okay? Dan dengan sebab satu lagi, kalau kita nazar, adakah semestinya dapat natijah? Belum tentu lagi. Sebab atas pandangan kedua tadi, amrun adi. Boleh saja kita tahu natijah. Boleh kita tahu muqaddimah, tapi tak tahu nazar. Wallah a'lam. Situ. Okay. Habis. Kemudian, thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Masuk bab baru. Khatimatun. Hadhihi khatimatun. Bermula ini satu penutup. Tu. Untuk ni. Wa khata'ul burhani haitsu wujida fi madatin aw suratin fal mubtada. Dan bermula khata'ul burhan, bermula tersalah dari sudut burhan, tak boleh terjadinya burhan. Haitsu, dari sudut wujida, adanya ia, fi madatin, yakni adanya ia salah itu, fi madatin ay madatil qiyas, pada madah. Okey, dulu kita belajar tentang adanya hasil sesuatu qiyas itu berdasarkan bil fi'li atau bil quwah. Bil fi'li adalah adanya madah qiyas dengan surah qiyas, dah nampak di muqaddimah. Okey, hari ini kita bahas apa itu madah qiyas dan apa itu surah qiyas. Madah qiyas ini ialah lafaz, ialah lafaz dan makna. Okey. Okey. Kita kata madatul qiyas, madah qiyas. Apa madah? Iaitu lafaz dan makna. Ini yang terkandung bahan qiyas lah dia panggil. Madah ni bahan. Apa bahan qiyas? Lafaz dan makna. Terdiri pada lafaz dan makna. Apa surah pula? Surah iaitu gambaran qiyas. Apa gambaran qiyas? Ashkalul arba'ah. Tu. Al-ashkalul arba'ah. Lambak ni dia terang. Apa itu madah? Apa itu surah serta kesalahan-kesalahan dalam burhan. Okey. Fal mubtada, maka bermulalah pembicaraan tentang kesalahan ni. Mana? Fil lafzi, pada lafaz. Pertama, pada lafaz, yakni pada madatul qiyas fil lafzi. Madatul qiyas min haithul lafz, dari sudut lafaz. Kashtirakin au kaja'li dha, seperti kita menjadikan lafaz mushtarak. Pertama, kita jadikan dia lafaz mushtarak menjadi dalam hujah kita, qiyas kita. Saya kita fahamlah. Okey. Au kaja'li dha tabayunin mithla radifi ma'khadha, ataupun ataupun contohnya kita menjadikan dha tabayunin, iaitu lafaz yang mempunyai tabayun. Tabayun ni apa dia? Kita belajar dulu, iaitu berlainan makna. Dua perkataan berlainan makna. Contoh faras dengan insan, itu tabayun. Tapi tabayun ni
Lafaz yang beza ni, kita jadikan dia mithlar radifi. Kita jadikan dia seolah-olah dia itu muradif, sama erti. Salah kedua. Makhadha, sebagai tempat ambil. 2. 3. Wa fil ma'ani. Itu pada makna. Tadi pada lafaz 2. Pada makna pula. Wa fil ma'ani. Dan pada makna. Makna pun ma'adatul qiyas juga. Kaltibasil kazibah. Seperti kita semabulkan perkara qadiyah yang bohong. Iltibah ni, kita terjemah semabul. Bengong. Tak reti. Ataupun bercampur aduk dengan qadiyah yang bohong. Bidhati sidqin. Dengan qadiyah yang ada kebenaran. Fafhamil mukhatabah. Maka fahamlah ia oleh engkau akan mukhatabah tersebut. Akan pembicaraan tersebut. Okey? Sudut makna yang jadinya salah dalam burhan ialah kita menjadikan qadiyah kadhibah itu seperti qadiyah yang sadiqah. Itu salah. Kamithli. Macam mana contohnya? Kamithli ja'lil aradi kadzati. Seperti contohnya kita menjadikan perkara yang aridi, perkara yang bangsa sifat. Kita jadikan dia seolah-olah bangsa sifat itu ialah dia itu zat. Dia itu satu zat. Maka salahlah mukadimah itu. Iaitu salah dari sudut makna. Lagu mana? Salah lagi. Au lazimin ihdal muqaddimati. Ataupun lazim ia. Lazim ia. Ihdal muqaddimati. Okey, ihdal muqaddimati. Yakni lazim natijah itu hasil daripada salah satu daripada muqaddimah tu. Dulu kita bahas dah. Bila kita adanya qiyas itu salah satunya natijah qiyas itu ialah salah satu daripada muqaddimatain, itu tak boleh jadi qiyas yang menjadikan hujah. Tak boleh lah. Daripada qiyas musawah dulu tu. Tak silap. Qiyas musawah. Jadi dari sudut makna tak boleh lah. Dari sudut makna nak jadikan hujah tak boleh. Sebab natijah itu, dia tujuan natijah ialah nak jadikan ilmu tambahan. Tapi bila kita buat natijah, yang mana natijah itu ialah diri salah satu daripada dalam muqaddimatain, dia jadi rosak lah makna tu. Okay. Wal hukmi lil jinsi bi hukmin naw'i. Dan yang ketiga, kesalahan pada makna pula ialah kita menghukumkan bagi jenis itu dengan hukum naw'. Sekali kita tahu. Kita hukumkan dia itu jinsul saja, tapi kita hukumkan secara naw'. Wa ja'likal qat'i ghairil qat'i. Yang keempat, kita jadikan seperti qat'i. Benda yang qat'i itu kita jadikan dia bukan qat'i. Benda qat'i tapi kita jadikan benda qat'i itu tidak qat'i. Faham? Wathani, habis. Kemudian yang kedua, wathani yakni fi surah tu lah. Tadi lafaz. Ini ai fi surah. Tadi madah yang lafaz dengan makna tu madah. Wathani ni ai fi surah. Pada surah qiyas pula kal khuruji an ashkal qiyas. Seperti kita keluarkan daripada syakal-syakal qiyas. Yakni syakal-syakal 4 tu kita tak ikut disiplin syakal yang 4 tu, maka menghasilkan natijah yang merepek. Wa tarki syartin natji min ikmalihi. Dan meninggalkan syarat natji, syarat menghasilkan natijah min ikmalihi, daripada kesempurnaannya. Tu okey. Kesempurnaan qiyas. Okey. Jadi kita meninggalkan syarat untuk intas, syarat untuk kita menghasilkan natijah yang betul, dan kita meninggalkan syakal-syakal yang 4, itu rosak dari sudut surah qiyas. Habis. Aqulu fi hadha syarhi. Berkata ia oleh aku pada ini syarah. Al-wajibu fi sihhatin natijati al-ihtirazu 'anil khata'i fil qiyasi. Bermula yang wajib pada mengesahkan natijah itu ialah al-ihtirazu, ialah keluar ia ataupun sekat ia 'anil khata'i, daripada salah fil qiyasi, pada qiyas. Tu wajib untuk mengesahkan natijah. Untuk mengesahkan natijah kita wajib untuk sekat, untuk mengeluarkan anil khata', daripada terjadinya kesalahan fil qiyas, dalam qiyas. Maka dia nak terang pula khata' apa dia? Wal khata'u. Apa dia khata'? Al-istinaful bayani yujawanbun amma yuqal. Wal khata'u taratan yakunu min jihati madatil qiyas. Dan bermula khata' itu kadang-kadang adalah ia khata' itu daripada sudut madah qiyas.
Wa taratan ataf taratan yakunu. Ai taratan yakunu min jihati suratihi. Dan kadang-kadang kesalahan itu berlaku dari sudut surahnya, surah qiyas. Surah dengan mana? Ashkal dia. Mandah dengan makna lafaz dan makna. Amma min jihatil lafzi. Adapun dari sudut jihah lafaz, fakasti'malil lafzil mushtaraki fil qiyasi. Maka seperti kita menggunakan lafaz mushtarak pada qiyas. Mana? Fayushabbihul muradu bi ghairihi. Maka mentasbih fayushabbihul murada, syabbaha yushabbihu tashbihan, dan menyamakan oleh seseorang dia akan murad itu bi ghairil murad. Okey. Dia mensamakan benda yang nak dikata itu dengan benda yang bukan nak dikata. Tapi lafaz dia mushtarak. Dia nak benda lain tapi dia i'tikad ataupun dia murad benda lain. Murad dia lain, murad dia hak tu tapi murad dia buat hak lain. Okey. Tapi lafaz dia istirak. Ka qaulika ay wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu sabit ia. Ka qaulika seperti kata engkau, hadhihi ainun. Ai syamsun, kita nak ainun di sini syamsun. Bermula ini ialah ainun apa? Syamsun. Kita nak kita nak murad syamsun di sini. Wa kullu ainin sayyalatun. Tengah-tengah tu dia buat ai tambi'ul ma'a. Tempat hasil, tempat keluarnya air. Ain di sini kita i'tikad, kita murad hak lain pula, iaitu tempat keluarnya air. Sayyalatun, kita pun kata sayyala, dia mengalir. Tu. Tadi kita nak ain itu matahari. Ini sekarang ain dengan maksud tumbi'ul ma'a, iaitu tempat tumbuh keluarnya air. Sayyalatun. Bila kita i'tikad ainun tu tambi'ul ma', tempat keluarnya air, kita pun kata khabarnya sayyalatun. Ngalirlah. Tempat keluar air tu ngalir. Betul tak? Tak betul. Sebab ain yang pertama tak sama dengan ain kedua. Walaupun lafaz dia sama, iaitu lafaz mushtarak. Itu maksudnya. Jadi, qiyas dia salah lah. Okey? Yuntiju menghasilkannya, nya qaulika itu, hadhihi sayyalatun. Ini mana? Ini ain. Ini syams. Ini matahari, ialah sayyalatun. Ngalir. Matahari ngalir? Bukan. Tu. Dan bahkan tidak sah juga sebab tidak jadi hadul awsat. Hadul awsat dia beza. Hadul awsat yang sepatutnya hadul awsat ain itu adalah matahari, tiba-tiba had yang kedua maudhu'ul muqaddimatul kubra dia jadi tabi'ul ma, tempat keluar air. Terbit air. Okay. Yang pertama hadul awsat yang pertama yang ada pada mahmul muqaddimah sughra ialah ain matahari. Jadi tak betul. Tak betul. Kemahasilan natijah yang salah. Ka qaulika bih. Wahwa, dan bermula dia al-mazkuratu minan natijati, ataupun wahwa ay al-intaju, intaj, hasilnya itu batilun. Kerana li'adami takraril haddil wasati, kerana tidak berlaku pengulangan hadul awsat. Ain nampak ain sama macam hadul awsat sama, tapi murad beza. Bila murad beza, dia jadi bezalah. Hadul awsat bila beza, maka adakah natijah itu dapat menghasilkan natijah? Kalau tak ada hadul awsat, tak boleh. Kerana mahmulus sughra ghairu mawdu'il kubra. Ta'liliyah, kerana mahmul yang sughra, khabar pada muqaddimah sughra, iaitu ain, itu bukanlah mawdu' pada muqaddimah kubra, iaitu ain dengan makna tambi'ul ma. Bukannya mawdu' bagi muqaddimah kubra. Maka tidak ada hadul wasat di sini. Tidak ada hadul awsat di sini. Habis. Aw isti'malil mubayini, ataupun kita atah berkata fakasti'malil lafzil mushtarak. Aw isti'malil mubayini, kita menggunakan lafaz mubayyin yang ada dua makna yang berbeza. Kal muradifi, kita jadikan dia itu seperti perkataan yang sama. Ka qaulika ay wa dhalika thabitun, ka qaulika seperti kata engkau, hadza saifun, bermula ini ialah pedang,
Wa kullu sayfin sarimun, dan setiap pedang itu sarimun, iaitu yang memutus. Sarimun itu yang memutus, sifat bagi pedang yang memutus. Yuntiju menghasilkan, hadza sarimun, bermula ini tunjuk pedang ni, bermula ini sarimun, bermula ini yang ialah yang memutus. Dah tu yang memutus tu sifat dia. Hak ni pedang bukan memutus. Hari yang kita pegang ni adalah pedang, bukan memutus. Ini okey, lafaz dia mubayyin, lafaz dia beza tu. Sarim tu memutus, saif itu pedang, tapi kita menjadikan seolah-olah dia itu muradif. Kita jadikan seolah-olah dia itu muradif. Tak boleh. Dia itu sama maksud. Saif dengan sarim sama maksud. Tak boleh lah. Padahal dia mubayyin. Padahal dia beza makna. Wahuwa, dan bermula dia ay isti'malul mubayyin kal muradif itu batilun, ialah batil. Min jihati ja'li sarimil ladhi huwa sayfu, dari sudut menjadikan sarim, perkataan sarim itu yang mana sarim itu huwa sayfu, ialah bermula dia sarim itu ialah pedang. Biqaidi kaunihi qati'an, dengan qaid keadaannya pedang itu qati'an, boleh memutuskan. Muradifan, itu tu kita jadikan dia muradifan. Tu. Okey, kita jadikan dia tu muradifan, ai hala kaunihi muradifan, hal keadaan dia itu sama maksud lisayfi, bagi saif, bagi pedang. Yang mana pedang itu allazi huwal alatu, ialah bermula dia allazi itu al-alatu, dia merupakan satu alat, al-ma'lumatu, yang maklum, yang diketahui. La bihadzal qaidi, bukan dengan qaid ini. Wa huwa, dan bermula dia as-saif mubayyinun, beza lahu lis-sarim, beza dengan sarim. Sarim dengan makna kita jadikan sarim itu ialah as-saif, ialah pedang yang dengan qaid qati', dengan qaid qati', dengan qaid dia itu boleh memotong. Seolah-olah hak tu sama dengan perkataan saif. Yang mana saif itu ialah alat yang maklum tanpa qaid ini, tanpa qaid qati'. Tu okey. Jadi sarim ini ialah pedang yang diqaidkan dengan sifat boleh memutus. Sedangkan as-saif ini ialah alat yang maklum yang tidak ada qaid dengan memutus. Tiba-tiba kita katakan saif ini boleh memutus, pedang yang boleh memutus, yang qati'. Salahlah. Salahlah. Sebab apa? Sebab mubayyin. As-sarim tuju kepada pedang yang qati', yang bersifat qati', yang bersifat boleh memutus. Sedangkan as-saif ialah tidak ada qaid tersebut, hanya alat yang maklum, pedang juga tapi alatnya maklum, tapi tidak qaid dengan qati'. Maka bezalah makna. Maka kita jadikan sebagai madah qiyas, salah. Okey. Habis. Wa amma min jihatil ma'na, tu dari sudut lafaz, dari sudut makna pula. Dan adapun dari sudut makna, fabi antal tabisa qadiyatun kadhibatun bi qadiyatin sadiqatin. Maka dengan bahawa semabul ia, keliru ia, qadiyah yang kadhibah, qadiyah yang bohong itu dengan qadiyah yang sadiqah, qadiyah yang betul. Ka qaulina ay wa dhalika thabitun ka qaulina, seperti kita kata al-jalisu fis safinati yataharraku, bermula orang yang duduk di dalam kapal itu bergerak, ia orang yang duduk. Wa kullu mutaharrikin la yathbutu fi mawdi'in, dan bermula orang yang bergerak itu tidak sabit ia mutaharrik, orang yang bergerak pada satu tempat. Yuntiju menghasilkan, ay yuntiju qauluna, menghasilkan oleh kata kita, al-jalisu fis safinati, bermula orang yang duduk di dalam kapal, la yathbutu fi mawdi'in, tidak sabit ia pada satu tempat. Tak betul. Sebab apa? Sebab bila orang yang duduk di dalam kapal bergerak ia. Ini nak buat contoh apa ni? Ini nak buat contoh, kita jadikan kamithli ja'lil aradi kadzati, kita jadikan perkara aradi, perkara sifat, perkara arad yang baru datang seolah-olah dia itu zat. Okay, mana dia? Dia kata al-jalisu, bermula orang yang duduk itu, fis safinati, di dalam kapal, yataharrak. Okey, bergerak. Yataharrak di sini ialah sifat bagi jalis, aradi. Aradi, arad bagi jalis. Sifatlah bagi jalis.
Dengan makna jalis, orang yang duduk di atas kapal bergeraklah. Kapal tu bergerak, dia pun bergeraklah. Okay. Wa kullu mutaharrikin. Mutaharrikin di sini bukan aradhi, hak ni zati. Mutaharrikin ialah orang yang bergerak. Jalis tu bukan orang yang bergerak. Jalis tu bukan orang yang bergerak. Bahkan dia itu duduk, tapi dia bergerak. Dia bergeraklah sebab kapal bergerak. Dia ada dalam kapal. Ya taharrak, jalis itu bergerak sebab kapal tu bergerak, dia pun bergerak sekali tapi dia duduk. Qadhiyah yang kedua, kullu mutaharrikin, itu zati. Zati dengan makna orang yang bergerak. Jalis tu bukan orang yang bergerak pada asal. Faham? Jalis tu, orang yang duduk tu bukan bergerak pada asal, dia duduk. Tak, tapi dia bergerak dengan sebab kapal bergerak contohnya. Dan bila dia jalis, dia duduk dalam satu tempat. Satu tempat lah dalam kapal. Orang jalis. Tapi orang yang bergerak, dia tak duduk dalam satu tempat. Dia lari contohnya. Dia ada satu tempat ni. Kemudian tempat ni, kemudian tempat ni, kemudian tempat ni. Dia tidak sabit pada satu mawdi'. Betul dah mukadimah kubra. Tapi bila kait dengan mukadimah sughra, ini tak betul dah. Ini tak betul. Kemudian dia menghasilkan al-jalis. Orang yang duduk itu dalam kapal, la yathbutu fi mawdi'in. Tidak tetap pada satu tempat. Tetap dalam kapal ya. Mana pergi tempat lain. Tu. Sebab dia bukan orang yang bergerak. Tapi dia sifat dia bergerak waktu dalam kapal. Bukan jalis itu orang yang bergerak. Kalau orang yang bergerak, itu zati. Kalau bergerak saja, dia itu bergerak, itu aradhi. Ini salah. Tak boleh. Dari sudut makna, salah. Bila sudut makna salah, akan menghasilkan natijah yang salah. Faham? Wan natijatu, dan bermula natijah itu batilatun, ialah batil ia, salah ia, min jihati ja'lil harakatil aradiyati, dari sudut menjadikan pergerakan yang bangsa Arab, yang bangsa baru datang, sifat tu, iaitu pada ayat yang pertama, qadiyah yang pertama, muqaddimah sughra wa yataharrak, hiya, bermula dia al-harakatul aradiyah itu ialah mahmul qadiyatil ula, mahmul bagi qadiyah pertama, muqaddimah sughra. Kal harakatiz zatiyati, kita jadikan harakah aradiyah itu seperti pergerakan yang bangsa diri dia bergerak, mutaharrik, diri orang tu memang bergerak dah. Allati, yang mana dia itu, hiya, bermula dia allati mawdu'us thaniyati, ialah mawdu' bagi muqaddimah yang kedua, iaitu muqaddimah kubra. Faham? Habis tu salah. Au min jihati ja'alin natijati ihdal muqaddimataini, ataupun dari sudut kita menjadikan natijah itu salah satu daripada muqaddimah. Dah ada dalam muqaddimah dah, kita jadikan natijah juga. Itu salah lah. Bitaghiri ihda al muqaddimataini, dengan sebab perubahan salah satu daripada muqaddimah itu. Ka qaulina ay wa dhalika thabitun, ka qaulina, seperti kata kita, hadhihi naqlatun, bermula ini, nuqlatun, hadhihi nuqlatun, bermula ini ialah perpindah, bermula ini ialah berpindah, ini pindah ni, nuqlah. Wa kullu nuqlatin harakatun, dan setiap pindahan itu adalah bergerak. Yuntiju hadhihi harakatun, ini ni bergerak. Tak boleh, sebab bergerak harakatun itu sama dengan nuqlah, berpindah tu gerak lah. Jadi natijah hadhihi harakatun ialah ainul muqaddimati sughra, ialah diri muqaddimah sughra. Tak boleh lah. Macam dulu kita bahas lah. Macam dulu kita al-insanu natiqun wa kullu natiqin. Apa dah kita bahas dulu? Al-insanu insanun wa kullu insanin natiqun. Al-insanu natiqun, contohnya. Tu. Al-insanu natiqun dah ada dah. Al-insanu insanun wa kullu insanin natiqun. Al-insanu natiqun, natiqun, al-insanu natiqun adalah ain muqaddimah kubra. Tak boleh. Okey. Habis. Itu senang tu. Wa yusamma tilka, dan dipernamakan. Wa hadhihi natijatu, dan bermula ini natijah ihdal muqaddimataini, ialah salah satu daripada dua muqaddimah, iaitu muqaddimah sughra lah di sini. Hadhihi nuqlah. Wa yusamma, dan dipernamakan, dzalika ay dzalika kaunu jihati ja'alin natijati ila akhirih musadaratan, sebagai tempat ambilan anil matlubi, daripada yang dikehendaki, iaitu daripada natijah. Hasil ambil terbit daripada natijah, terbit daripada natijah. Dipernamakan tilka, wa yusamma tilka ay tilka kauni jihatil ja'alin natijati ihdal muqaddimatai ila akhirih
musadaratan, terbit ia, menjadi tempat terbit anil matrub, daripada natijah. Okey. Okey. Habis. Jadi natijah itu berlaku hasil daripada ihdal muqaddimatain, salah satu daripada dua muqaddimah. Tak boleh lah. Okey. Okey. Habis. Mana boleh, yang dalam pembahasan dulu kan, mana boleh natijah itu adalah juzuk bagi muqaddimah tu, tak boleh, sebab dia itu kul, lagi pula dia itu adalah malzum, yang apa nama, muqaddimah itu lazim, lagi pula juzuk datang dulu baru kul. Mana boleh kul itu sebahagian daripada muqaddimah dalam bab qiyas syarti dulu, tapi dia kata itu bihasabil zahir laisa bihasabil haqiqah. Yang kita kata syarti itu membawa pada natijah bil fi'li itu ialah bihasabiz zahir. Natijah yang berlaku sungguh hasil daripada muqaddimah, dah nampak dah dari sudut muqaddimah tu, dah nampak dah natijah di situ. Tu lagu mana? Tu bihasabil zahir laisa bihasabil haqiqah. Dari sudut hakikat, sebab hakikatnya ialah natijah itu adalah kul. Mana boleh kul itu sebahagian daripada juzuk. Juzuk dah sebahagian daripada kul. Tu. Itu bihasabil zahir sahaja. Okey. Bukan bihasabil haqiqah. Wahuwa, dan bermula dia yang tersebut itu mardudun, tertolak, min jihati, dari sudut annan natijata, bahwasanya natijah itu laisat mughayiratan lil muqaddimataini, kerana natijah itu bukanlah ia natijah itu khabar mughayiratan, ialah yang lain daripada yang lain bagi muqaddimataini, bagi dua muqaddimah. Syarat nak jadikan burhan qiyas tu ialah natijah lain dengan muqaddimah, bukannya salah satu daripada muqaddimah. Falam yahsul ilmun zaidun, tafri'nya maka tidak menghasilkanlah ia oleh ilmu yang zaidun, sifat yang tambahan alaiha ala natijah. Sebab faedahnya, faedah buat qiyas ni adalah nak dapatkan pengetahuan yang lain. Kita buat muqaddimah, natijah itu adalah pengetahuan yang lain daripada muqaddimah. Tiba-tiba natijah itu ialah pengetahuan yang sama dengan salah satu muqaddimah, itu tak betul. Tu. Au min jihati al-hukmi 'alal jinsi, atau dari sudut kita menjadikan hukum 'alal jinsi bi hukmin naw'i, dengan hukum naw'. Kaqaulina ay wa dhalika thabitun kaqaulina, dan bermula demikian itu thabit ia dengan kata kita. Al-farasu hayawanun, bermula faras itu hayawan, hayawan tu jinsun. Wa kullu hayawanin natiqun, dan setiap hayawan itu natiq. Mana boleh? Natiq itu adalah nau'. Nau' dia apa dia? Nau' bagi hayawan, nau' bagi jinsun hayawan, apa dia? Insan yang natiq tu. Jadi kita tidak boleh menghukum jinsun itu sebahagian daripada nau'. Jadi nau' dia di sini ialah natiqun. Natiqun itu terkena pada insan sahaja. Hayawan tu umum, jinsun. Tak boleh. Al-farasu hayawanun wa kullu hayawanin natiqun. Kemudian bagi natijah yuntiju al-farasu natiqun. Salah. Tu. Jadi dia buat hasil kuda itu boleh cakap. Salah. Kuda itu nau'. Natiq itu nau'. Nau' dengan nau' ni tak padan, tak boleh. Sebab apa? Sebab dari sudut muqaddimah salah. Al-farasu hayawan, hayawan tu jinsun, wa kullu hayawanin, betul lah tu jinsun, tapi kita hukumkan jinsun tadi tu seolah seperti nau'. Itu nau' dia apa? Natiqun. Kena pada insan saja. Adakah semua hayawan tu insan? Tak. Tu okey. Wa huwa, dan bermula dia itu yang tersebut batilun, batil ia, min jihatil hukmi 'alal hayawani, dari sudut menghukumkan atas hayawan itu, yang mana allazi, yang mana hayawan itu huwa, bermula dia, allazi jinsun, ialah jinsun, bi hukmil insani, tapi dengan hukum, kita hukum ke hayawan tu dengan hukum insan, dengan hukum manusia. Ai natiq lah, al natiq tu sama dengan muradih dengan al insan. Allazi, yang mana insan itu huwa, bermula dia, allazi nau'un, dia itu nau', bukannya jinsun. Ini salah lah, tak betul makna. Au min jihati ja'lil amril wahmiyyi, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pula insyaAllah pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.